Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap semua pelajar sihat di musim-musim PKP ni. Semua diharapkan dapat melakukan aktiviti yang berfaedah lah di waktu PKP ni kan. Dan kepada yang beragama Islam diharapkan dapat berpuasa dengan sempurna lah pada musim PKP ni. Okey, kita pun tak pasti bila sekolah akan bermula. Mungkin dalam bulan 6 mungkinlah selepas PKP yang kelima ni, fasa 5 ni tamat, baru kita boleh kembali ke sekolah dalam keadaan yang terkawal. Mungkin tingkatan 5 je yang bersekolah lah. Form 2 masih lagi boleh tidur kat rumah, boleh relax. Okay, belajar secara online di depan PC. Okay, ini saya nak kongsikan sambungan daripada hari tu. Hari tu kita dah cerita berkenaan dengan jenis iklim di Malaysia. Iklim di Malaysia kita ada iklim apa? Kita ada iklim khatulistiwa. Kita ada iklim khatulistiwa. Dan mana iklim khatulistiwa ni dia mestilah panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, panas dan lembap sepanjang tahun. Kemudian kita ada 3 ciri-ciri iklim di Malaysia ni, iaitu yang pertama suhu, yang kedua hujan, dan yang ketiga jenis angin. Okey, 3 yang penting lah. Alright. Purata suhu kat Malaysia ialah berapa? Siapa tahu? Purata suhu di Malaysia. Hello? Ada orang tak? Halo? Ada orang tak ni? Ayo, tak ada orang ke? Halo, ada orang ke tidak? Ada. Oh, ada. Ada. Ke semua buka stream lepas tu tengok movie ke apa ke kan? Tu mana tahu kan? Okey. Berapa suhu di Malaysia? Purata suhu di Malaysia ialah berapa darjah? Berapa darjah Celsius? Purata suhu di Malaysia? 20? 20 dah macam dekat Turki. 26. 26 atau 27 Alright, kalau jawapan awak biasa kita kena ingat dia 27 darjah Celsius. Tapi sekarang disebabkan oleh pemanasan global, suhu purata di Malaysia dah meningkat kepada 28 atau 29 darjah Celsius setahun lah. Tapi kalau jawapan yang diterima tahun depan kalau keluar soalan ni, ingat 27. Okey, 27 darjah Celsius. Taburan hujan di Malaysia ialah tinggi iaitu kira-kira 2,600 mm setahun. Mesti ada perkataan setahun. Angin pula kita menerima sistem angin monsun barat daya dan timur laut. Kita ada angin Sumatera dan juga kita ada angin apa? Angin Sumatera, satu lagi kita ada bayu laut dan bayu darat iaitu angin tempatan. Okey, hujan tadi kita ada 2 jenis hujan di Malaysia. Yang pertama kita ada hujan apa? Hujan perolakan. Dan yang kedua kita ada hujan bukit. Hujan bukit. Okey, baik. Ini kita nak share PowerPoint Alright, tak apa saya share screen terus. Senang tak payah ubah-ubah nanti. Alright. Jadi tengok cuaca dan iklim di Malaysia dan pengaruh dia kepada kegiatan manusia di Malaysia. Jadi dekat sini, dekat Malaysia ni kita ada cuaca dan iklim yang agak panas dan kita sangat beruntung. Tak macam di negara yang ada 4 musim. Kalau kamu duduk dekat negara yang ada 4 musim, sejuk lah kan. Pada musim sejuk ataupun winter, tak boleh nak buat aktiviti pertanian. Semua pokok-pokok yang biasa, yang besar akan gugur. Ni daun-daun ni semua akan gugur, hanya tinggal batang pokok sahaja. Pokok yang survive daun dia hanyalah pokok-pokok jenis conifer, yang mana daunnya lebih tebal, berlilin dan dia duduk dekat kawasan yang ekstrim sejuk lah. Macam dekat Rusia atau Siberia banyaklah kan hutan pokok conifer. Okey, tapi kalau pokok-pokok tanaman, sayur dan sebagainya, dia tak boleh tahan dalam keadaan yang sangat sejuk. Di Malaysia kita sangat beruntung. Sampai di gunung kita pun tak ada salji yang betul lah. Dekat Malaysia ni ada kawasan gunung yang ada sedikit bersalji lah.
Kalau waktu malam dia agak berais, iaitu dekat puncak gunung Kinabalu. Tempat lain tak ada lagi, tak ada jumpa lagi lah. Okey, sebab kita walaupun tinggi, gunung-gunung yang kat Malaysia ni ada yang sangat tinggi tetapi suhu kita sangat panas. Okey. Dan suhu yang panas ni menyebabkan kita sangat beruntung lah kan. Tiada kebuluran berlaku di Malaysia secara nyata. Kalau ada pun sebab dia malas nak bekerja lah. Siapa yang berusaha di Malaysia ni mesti boleh makan. Okey, rajin-rajin dekat belakang rumah boleh tanam pokok ubi, dapatlah makan ubi kayu kan. Itu kat Malaysia lah kan. Jadi cuaca dan iklim di Malaysia ni dia sangat mempengaruhi kegiatan manusia di Malaysia ni. Okey. Pertama sekali, tak nak pula. Siapa tu? Siapa yang tak mute tu? Halo? Halo? Okey. Mute semua Jangan bercakap dulu. Kalau okey. Lupa pula saya nak rekod sikit. Okey. Baik. Jadi tadi. Okey. Jadi dekat Malaysia ni kita sangat beruntung lah. Saya ulang balik. Cuaca dan iklim kita sangat sesuai untuk kehidupan dan sangat mempengaruhi kegiatan manusia di Malaysia. Okey. Cuaca yang panas dan lembap kat Malaysia ni memang sangat sesuai. Kita boleh buat apa-apa kerja, beriadah, bersosial, bergerak tanpa sebarang tujuan, tanpa sebarang halangan, kecuali zaman waktu sekarang lah. Waktu sekarang ni memanglah tak boleh nak bergerak mengikut suka hati kan, sebab ada peraturan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sekarang ada PKPB, bersyarat. Okey, tapi kalau pada hari-hari biasa kita bebas bergerak ke sana ke sini, okey, tanpa sebarang masalah kan. Semua orang boleh pergi ke mana-mana sahaja yang mereka mahu. Okey. Right, yang pertama lah. Jadi yang kedua, kita boleh duduk dekat rumah kediaman yang selesa tanpa perlu berpindah randah. Kalau macam dekat Eskimo kan, orang-orang yang berada di kutub utara, dekat Greenland, ataupun orang yang berada di utara China, di kawasan Mongolia, mereka perlu berpindah randah. Okey. Nanti bab 7 kita akan belajar lebih lanjut lah kan, tentang cuaca di seluruh dunia. Okey. Jadi mereka terpaksa berpindah randah disebabkan oleh musim sejuk yang sangat sejuk. Bila musim sejuk yang sangat sejuk di negara mereka tak boleh survive. Mereka akan mati kebuluran, tak ada makanan, mati sebabkan terlalu sejuk. Sebab tu mereka perlu berhijrah pergi ke kawasan yang lebih panas ke arah selatan. And then bila musim sejuk berakhir, barulah mereka pergi balik ke kawasan utara untuk mencari makanan, untuk memberikan ternakan mereka makanan, dan mereka akan berburu lah ataupun menangkap ikan. Itu cara orang yang dekat Eskimo. Tapi kat Malaysia ni kita beruntung. Kita tak perlu berpindah daripada rumah kita. Kita boleh buat rumah kekal dan duduk kat sana sampai bila-bila selagi tanah tu masih menjadi milik kita. Okey. Tak payah nak fikir dekat mana nak duduk, nak tinggal kan. Cuaca dekat Malaysia ni sangat sesuai. Tak ada langsung musim sejuk. Okey, cuma hujan je lah kan. Hujan duduk dalam rumah kan, tidur, tengok cerita Korea, K-pop semua kan. Tak ada masalah kat Malaysia ni. Okey. Seterusnya, dekat Malaysia ni kita tak perlu pakai pakaian yang tebal-tebal. Okey. Kalau tengok Apek dekat kedai kopi pun dia boleh pakai baju pagoda dengan seluar pendek je kan. Tak ada masalah. Okey. Tak perlu pakai pakaian tebal. Okey, dan kita bebas menggayakan pelbagai jenis pakaian, tapi kena ambil kira adab-adab sopan lah. Kalau pergi ke pejabat kerajaan, janganlah pakai seluar yang terlalu pendek. Okey, itu dipanggil sebagai etika. Dekat Malaysia kita ada etika lah. Kalau kita pakai pakaian yang terlalu pendek atau terlalu menonjol, mencolok mata, okey, jadi kalau dekat jabatan kerajaan kita boleh dihalau ataupun tidak dibenarkan berurusan di kaunter. Itu yang di Malaysia lah. Sebab tu dulu ada kan viral orang yang pergi ke hospital kena pakai tuala sebab dia pakai pakaian ataupun skirt yang terlalu pendek sehingga mencolok mata. Okey.
Ni ada adab lah kan. Tapi kat Malaysia ni bebas, tak ada masalah. Kalau kamu duduk dekat negara China pada musim sejuk, pakai baju macam kat Malaysia, confirm mati kesejukan kan. Sebab tu kita kat sini beruntung lah. Kita boleh menggayakan pelbagai fashion setiap hari. Okay, tapi kalau orang Islam ada dia punya aurat. Okay, tak boleh nak memakai pakaian yang macam orang-orang lain lah kan. Tapi orang lain tak ada batasan. Boleh pakai pakaian tapi mestilah sopan lah. Janganlah pakai pakaian yang macam tak pakai baju kan. Okay, baik. Jadi, di Malaysia tak perlu memakai pakaian tebal. Tetapi bebas menggayakan pelbagai jenis pakaian dengan mengambil kira adab-adab ketimuran. Okay. Kalau tengok gambar ni, ini semua adalah pakaian-pakaian orang di Malaysia lah. Pakaian-pakaian tradisional. Daripada sini ada etnik Kadazan, orang-orang Sabah. Lepas tu ni pakaian apa ni? Cheongsam Ni baju Melayu. Pakaian Melayu busana Melayu. Lepas tu kita ada sari. Sari ke ni? Dan juga yang hujung ni pakaian mana ni? Sabah Sarawak juga ni kot. Okay, baik. Jadi apakah yang mempengaruhi iklim yang mempengaruhi kita? Ada 4 perkara. Yang pertama sekali ialah pertanian. Kena ingat dia senang je. Pertanian, iklim khatulistiwa ni dia panas dan lembap sepanjang tahun. Maksudnya dia ada matahari dan dia ada hujan hampir setiap masa. Okay. Jadi dia menggalakkan penanaman pelbagai jenis tanaman seperti padi, kelapa sawit, koko dan ladi hitam. Okay, getah kelapa sawit. Hari ini kelapa sawit telah menjadi tanaman komoditi utama di Malaysia lah. Suatu masa dahulu kat Malaysia ni banyak dengan hutan hujan tropika. Tapi lebih 30% daripada muka bumi di Malaysia ni telah berubah menjadi kawasan ladang kelapa sawit. Okay, dia satu perkara yang sangat mendukacitakan lah. Tetapi dia sangat memberikan keuntungan kepada negara kita. Sebab harga sawit sangat tinggi. Okay, jadi yang pertama kita ada padi. Padi ni sangat sesuai ditanam dekat kawasan dataran yang rendah. Okay, dan juga berhampiran dengan kawasan pengairan. Contoh kita ada dekat dataran Kedah ataupun lembangan Sungai Muda. Kita ada dataran Kelantan, Pahang, Johor ada sawah padi. Semuanya berada dekat kawasan dataran tanah rendah. Kalau kelapa sawit ditanam dekat kawasan tanah ataupun kawasan tanah yang laterite. Tanah beralun dan tanah laterit. Dekat Malaysia banyak tanah laterit. Kalau tengok dekat Melaka, hampir keseluruhan kawasan bukit di Melaka ni adalah kawasan tanah laterit. Tahu tanah laterit kan? Kita dah belajar ni tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang berwarna merah. Okay? Tanah yang berwarna merah yang mana kandungan ferrum atau besi dia sangat tinggi. Dia sangat kuat dan dia biasanya berada di bukit-bukit dan gunung-gunung di Malaysia. Okay. Jadi tanah laterit sangat sesuai ditanam dengan kelapa sawit. Contoh kelapa sawit ni sangat banyak dekat kawasan segitiga jengka Pahang iaitu di Felda dan juga di Lahad Datu Sabah. Hari ini sangat banyak dengan kelapa sawit. Okey. Selanjutnya ialah koko. Koko suatu masa dahulu adalah tanaman utama di Melaka. Okey, tapi hari ni Melaka nak tengok pokok koko pun tak nampak. Siapa pernah tengok pokok koko kat Melaka? Ada tak? Aduh, cakap seorang lagi. Siapa pernah tengok pokok koko? Tak ada orang tengok ah. Hello. Hai kelas. Ada orang tak? Okay, saya cakap seorang. Pernah tengok pokok koko tak? Siapa yang cakap Simbe? Ada pernah tengok pokok koko tak? Tak pernah Okey. Tak pernah. Alright. Jadi pokok koko berada yang banyak hari ni ialah dekat kawasan Perak, Selangor dan Johor. Okey. Selanjutnya ialah pokok getah. Pokok getah juga dulu banyak dekat Melaka. Hari ni Melaka dah kurang pokok getah lah. Kita dah lebih banyak tanam kelapa sawit. Dan kalau awak pergi lalu AMJ pergi ke Johor, daripada Melaka, daripada area mana? Bukit Lintang sampailah ke Bukit Rambai, sampailah ke Sungai Rambai, kita dapati banyak pokok kelapa sawit. Okey. Pokok getah dah tak banyak lah. Dulu banyak pokok getah dekat kawasan Melaka ni. Okey. Kalau getah banyak dekat Johor, Pahang, Perak, Kedah, Perlis, Sarawak dan Sabah. Pokok getah juga sama macam kelapa sawit, dia ditanam dekat kawasan tanah
beralun. Okey. Selanjutnya ialah ladang lada. Ladang lada ni terletak dekat Kuching dan Sri Aman di Sarawak. Okey. Baik. Kawasan tanah tinggi pula suhunya adalah antara 18 hingga 21 darjah Celsius. Sangat sesuai untuk kita tanam buah-buahan dan sayur-sayuran hawa sederhana ataupun penanaman teh. Contohnya seperti di Cameron Highland di Pahang dan juga di Kundasang di Sabah. Saya rasa ramai yang dah pergi kan Cameron Highland. Ada tak yang pernah pergi ke Cameron Highland atau Kundasang? Kalau pergi ke Cameron Highland, kita akan dapati dekat kawasan dia sangat apa? Sangat sejuk. Okey. Kawasan dia sangat sejuk, sangat sesuai untuk penanaman dan sebagainya lah. Okey. Jadi okey. Jadi dekat kawasan ni kita ada pokok-pokok yang sejuk, yang tinggal dekat kawasan yang sejuk dengan sangat subur seperti pokok kobis atau salad. Kita ada kat sini. Teh. Yang tengah ni teh ladang teh. Kemudian kita ada strawberry, cherry pula. Ni tomato. Cherry tak ada kot. Apple ada tak kat Cameron Highland? Siapa pernah makan apple dekat Cameron Highland? Ada tak? Tak ada Apple tak ada dekat Cameron Highland Tapi ada dekat apple ada ditanam di Kundasang. Dekat Kundasang dekat Sabah ada pokok apple. Tetapi dia tak berbuah setiap tahun. Kalau betul-betul suhu yang rendah baru dia berbuah. Dia pelik sikit lah. Mungkin lepas ni kena invent sesuatu lah kan. Okay, kita nak kena invent pokok apple yang ditanam dalam peti ais kan. Mana tahu, kita tak tahu boleh berbuah. Okey. Baik. Kawasan seterusnya ni cerita dia. Antara tanaman pertanian dekat Malaysia yang popular ialah sayuran dekat Cameron Highland, banting di Selangor, Lembah Kinta di Perak, Wakafstan dekat Kelantan kalau tak silap, dan Kundasang di Sabah. Okey, buah-buahan dekat Malaysia ni banyak pokok durian. Banyak pokok durian dan pokok durian hari ni pun sangat masyhur, terkenal seantero dunia. Orang Cina datang ke Melaka semata-mata nak makan durian Musang King kan. Musang King ni dia dapat daripada kacuk buah-buah durian dengan durian hutan Dapatlah buah yang sangat sedap, pahit baunya dan sangat keras. 1 kilo harganya boleh mencapai RM80. 1 kilo, 1 biji sekilo lebih. Maksudnya kalau bukan musim durian, ada buah Musang King awak jual lah. Sebiji buah boleh dapat dalam RM90, RM100. Sangat untung Okay. Jadi durian ni banyak dekat serata Malaysia. Kita ada Batu Kurau, Bukit Gantang dan Segamat dekat Johor. Bukit Gantang ni dekat Perak. Batu Kurau dekat mana? Penang. Okay, rambutan ni orang Singapura ambil dan dia buat produk. Dipanggil Singaporean lychee. Okay. Padahal pokok rambutan ni banyak ditanam di Malaysia. Dia beli, dia import daripada negara kita dan dia buat produk dalam tin. Dipanggil Singapore lychee. Okay. Limau banyak dekat Jerantut, Pahang dan Ulu Terengganu. Salah je. Ulu Terengganu, di Terengganu. Limau Bali di Ipoh. Ini memang famous lah. Kalau dekat highway dekat Berang, dekat kawasan-kawasan highway dekat Jelapang. Dekat Perak tu memang banyak orang jual limau Bali. Sebab memang banyak pokok limau Bali, ladang limau Bali dekat Ipoh. Okey, teh ialah dekat kawasan tanah tinggi. Kita ada teh Cameron Highland dan Kundasang. Yang kedua kita ada teh Tanah Pamah iaitu di Banting dan Bukit Ceding. Okey. Kita kat Melaka boleh tak tanam teh sebenarnya? Macam tak sesuai kan? Tapi kita tak try. Okey. Kalau kita try mungkin boleh lah kan? Sebab kalau dekat Perlis pernah ditanam dengan pokok anggur. Perlis sangat panas tapi pokok anggur boleh hidup dengan sangat subur dan banyak buah-buah yang keluar lah dekat Perlis. Okey, baik. Kita ada tebu. Tebu ni dekat Kedah,
Padang Terap, Perlis di Cuping dan juga dekat Selangor, kalau tak silap saya dekat kawasan Sabak Bernam. Kita ada ladang tebu yang sangat besar lah. Okey, kopi banyak dekat Kedah, kopi Robusta dan juga dekat Cameron Highland, kopi Arabica. Dekat Sabah kita ada kopi Tenom. Kopi Tenom ni adalah kopi tempatan. Memang sangat terkenal lah dekat kawasan Sabah atau area Kundasang. Dia sebelum Kundasang sebenarnya. Okey. Baik, selepas pertanian kita ada aktiviti pembalakan. Dekat Malaysia ni disebabkan oleh suhu yang tinggi, jumlah hujan yang banyak, kita ada hutan hujan tropika yang sangat besar dan sangat tua di Malaysia. Okey. Kita ada satu lembah yang dipanggil Lembah Maliau. Lembah Maliau lah. Kita ada hutan hujan tropika yang tertua di dunia, dipanggil The Royal Belum. The Royal Belum yang terletak di Hulu Perak merupakan hutan hujan tropika dan juga hutan yang tertua di dunia. Maksudnya khazanah dunia yang tertua terletak di Malaysia, iaitu di Hulu Perak. Kita kena banggalah kan. Malaysia ni adalah negara yang mempunyai hutan yang tertua di dunia. Usianya sehingga 130 juta tahun dahulu. Lepas tu pokok-pokok dia pun ada yang macam pokok Jurasik. Pokok cengal ni sangat besar. Tengok orang yang duduk kat sebelah ni kan. Dia boleh masuk dalam ni, boleh buat bilik tau. Boleh buat bilik air semua dalam pokok ni. Maksudnya pokok ni sangat besar. Sangat tinggi. Ketinggian dia mencapai sehingga 50 meter. Okey, ke 70 meter. Sekolah kita berapa tinggi? Siapa tahu? Bangunan sekolah berapa tinggi? Bangunan sekolah biasanya dalam 30 meter sahaja. Tapi pokok ni ketinggiannya 2 kali lebih tinggi daripada bangunan sekolah kita. Bangunan sekolah kita dalam 30 sahaja. 30 meter sahaja. Okey. Baik. Kita ada pokok cengal, pokok meranti, pokok nyatuh, pokok keruing. Pokok keruing tak full lah. Okey, pokok merbau dan sebagainya. Kalau keluar soalan, nyatakan spesies pokok yang terdapat di hutan hujan tropika. Inilah spesies-spesies dia. Ingatlah dalam 4 nama ni. Cengal, meranti, nyatuh, keruing, merbau. Okey, jangan jawab pokok jati. Salah. Pokok jati, pokok mahogani bukan hutan hujan tropika. Dia adalah hutan monsun tropika. Jangan salah Sebab tu kan banyak pelajar yang silap jawab, spesies pun salah. Spesies ni spesies. Kalau ditanya apakah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di Malaysia, jawapan dia ialah hutan hujan tropika. Itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Hutan hujan tropika. Okey? Beza tak? Boleh bezakan tak? Boleh Cakap seorang lagi. Aduh Semua mute. Kalau nak cakap boleh tekan unmute lah kat sini. Kat tengah ni ada mute, unmute. Okey? Baru boleh bercakap lah kan. Ada orang dia nak bercakap tapi tak boleh sebab asyik mute je. Okey? Baik. Tak apa, kita teruskan. Saya tak nampak awak kan. Saya tak tahu awak ada depan depan handphone ke, awak ada depan komputer ke, kan? Awak ada dekat depan TV ke? Kita pun tak tahu. Okey. Nanti saya cakap seorang-seorang je kan. Boring juga. Okey, nanti kita bagi kerja lah. Kita buat whiteboard ke. Boleh tak? Saya bajet sampai pukul 4 je. Kita tak nak belajar lama-lama lah. Penat. Awak penat dengar. Saya tak apa. Saya memang suka banyak bercakap kan. Okey, baik. Sebenarnya kita ada perikanan. Perikanan sangat dipengaruhi oleh jenis cuaca dan iklim di Malaysia. Kita ada musim yang dipanggil musim tengkujuh. Tahu tak apa itu musim tengkujuh? Musim tengkujuh ialah musim Hujan. Okey, musim tengkujuh adalah musim hujan. Yang mana ketika musim tengkujuh ialah musim tiupan angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut ni dia bertiup kan. Kalau kita tengok dekat Kalau kita tengok dekat peta Malaysia. Okey, kalau kita tengok dekat peta Malaysia kan, kita boleh lihat besar sangat peta saya ni. Negara mana dia hantar? Okey,
Ketika monsun timur laut yang bertiup dari arah utara, dari arah China, dia akan bertiup melalui laut yang sangat luas tanpa daratan. Jadi dia akan membelok, dia akan membelok kat sini. Dia akan membelok membelok macam ni. Bila tiba je dekat kawasan utara Vietnam ni, lebih kurang kat sini lah. Angin tu sepatutnya bertiup ke arah selatan kan, tapi dia membelok ke arah barat. Kenapa dia membelok ke arah barat? Disebabkan oleh putaran bumi dekat kawasan khatulistiwa ni lebih cepat berbanding dekat kawasan garisan sartan kat atas ni. Jadi bila dia bertiup macam ni, angin akan sampai ke negeri-negeri pantai timur ni tanpa halangan melalui laut yang sangat luas. Sebab itu jumlah hujan yang dibawa ketika ini sangatlah lebat. Selepas itu angin juga akan tiup macam ni. Dia akan sampai ke Sabah dan Sarawak. Sebab tu ketika monsun timur laut juga, Sabah dan Sarawak menjadi sangat banyak hujan. Peralihan monsun pun Sabah Sarawak banyak hujan. Sebab ni kawasan laut lepas yang sangat luas. Kalau ketika monsun Kalau ketika monsun timur laut kan, kalau kita tengok monsun timur laut, timur laut sinilah. Kalau kita tengok monsun barat daya, arah angin ni dia akan bertiup macam ni. Dia akan bertiup daripada Australia, dia akan membelok dekat kawasan Sumatera. Jadi Sumatera ni dia akan menjadi benteng kepada angin. Jadi benteng kepada angin menyebabkan jumlah hujan yang sampai ke negara kita ketika monsun barat daya tidaklah sebanyak ketika monsun timur laut. Sebab tu monsun timur laut juga dipanggil sebagai musim tengkujuh. Musim tengkujuh. Macam pula aku nak menulis. Inilah musim tengkujuh berlaku ketika monsun timur laut, iaitu monsun timur laut ni bila? Iaitu pada bulan 11, 12, 1, 2. Kan kalau kita tengok kan ada hari ni yang menyuruh kerajaan untuk untuk mempercepatkan SPM. Sebab apa? Sebab hujan yang banyak ketika musim tengkujuh. Musim tengkujuh ni akan berlaku pada bulan 11, 12, 1, 2. Berakhir dalam bulan 2, bulan 3 dah mula berakhir lah. Jadi ketika musim tengkujuh ni, laut yang berada di sana, laut yang berada di pantai laut yang berada di pantai timur semenanjung Malaysia ni menjadi sangat bergelora. Kalau soalan, kenapa tak boleh turun ke laut? Sebab laut sangat bergelora. Laut Cina Selatan sangat bergelora menyebabkan nelayan dekat pantai timur tak boleh turun ke laut. Kalau nelayan yang menggunakan bot-bot kecil macam ni turun ke laut, dia sebenarnya menempah bala. Menempah bala sebab gelombang yang sangat kuat, biasa bot akan terbalik. Hanya nelayan bot besar ataupun laut dalam sahaja yang boleh turun ke laut. Tapi mereka pun kena laluan yang selamat ketika musim tersebut. Sebab itu pada musim tengkujuh, iaitu pada hujung tahun, harga ikan sangat mahal. Sebab apa harga ikan sangat mahal? Sebab nelayan tak boleh turun ke laut dengan sangat banyak. Jadi apa yang mereka buat? Mereka hanya duduk dekat kedai kopi, main dam dan membaiki jala atau pukat yang rosak. Dia tak turun ke laut lah. Pagi-pagi jahit jala, jahit pukat kan. Lepas tu kalau tak hujan yang lebat, mereka akan tampal perahu. Perahu-perahu yang rosak, yang berlubang akan mereka tampal lah dengan damar dan sebagainya. Tengah hari buat apa? Pergi lepak dekat kedai kopi, main dam. Itu yang berlaku lah. Tapi waktu PKP memang tak boleh lah bergerak kan. Kalau dekat pantai barat semenanjung Malaysia, masih lagi dapat menjalankan aktiviti menangkap ikan. Kerana ketika monsun timur laut, kawasan tersebut, kawasan laut Selat Melaka kita dilindungi dengan banjaran gunung kat sini. Kita ada banjaran gunung yang sangat tinggi. Banjaran apa ni? Daripada Thailand dia masuk sampai ke Negeri Sembilan lebih kurang lah. Banjaran apa yang paling panjang ni? Banjaran apa? Siti Wangsa.
Okey, aditya bangsa. Kau dengar sebab saya takut saya cakap seorang-seorang. Okey, dekat Kedah kita ada banjaran yang kat sini menjulur sampai ke Senggora dipanggil banjaran Kedah dataran Kedah Senggora Dekat Pahang ada apa? Kat sinilah lebih kurang kan. Kita ada banjaran Tahan Lepas tu dekat kawasan Terengganu yang tinggi kat sini kita ada banjaran Pantai Timur. Okey. Dekat Johor ada banjaran tak? Tak ada Kita hanya ada kawasan Gunung Ledang je lah. Sebab tu ketika ini dekat kawasan laut dekat Selat Melaka ni masih lagi bebas menangkap ikan. Sebab angin yang kuat, hujan yang tinggi ni pun dia takkan lepas daripada banjaran titiwangsa dengan banyak lah. Tapi bulan 12 kita dekat Melaka masih dapat hujan yang banyak. Walaupun ada gunung, tetap boleh lepas lah. Cuma angin dia dah slow, dah tak selaju semasa dia sampai ke pantai timur. Okay, kena ingat tu lah kan. Okay, susah pun. InsyaAllah senang. Alright, seterusnya ketika monsun barat daya pula, kita terlindung dengan banjaran gunung di Sumatera. Kita ada dipanggil banjaran barisan. Okay, banjaran kat sini dipanggil banjaran barisan. Dia mengunjur daripada utara sampailah ke selatan Sumatera. Sebab tu angin dia tak sekencang angin dekat pantai timur. Okey, senang je. Okey, baik. Jadi aktiviti menyemut ikan akan dilakukan semasa cuaca panas sahaja. Okey, nak buat ikan masin. Ketika musim tengkujuh, kita makan ikan masin sahajalah. Ikan segar dah tak ada. Ikan masin boleh tahan bertahun-tahun. Sebabkan kita dah jemur sampai kering ikan ni. Okey, baik. Seterusnya ialah pelancongan. Iklim kita yang panas dan lembap sepanjang tahun, dia menarik pelancong daripada serata dunia untuk berkunjung ke Malaysia. Okey. Kalau orang-orang barat yang berada zaman dahulu kan, zaman kolonial atau zaman penjajah dulu, mereka kalau musim panas sangat, mereka akan lari pergi ke Cameron Highland atau Kundasang. Okey. Mereka akan pergi berehat dekat sana sebab cuacanya lebih nyaman berbanding dekat kawasan pantai. Okay. Tapi kalau orang putih yang daripada luar negara datang ke Malaysia, mereka akan suka duduk kat tepi pantai. Apa dia buat? Duduk kat tepi pantai. Mereka akan pakai sunblock dan mereka akan jemur badan dia, kan? Sebab mereka nak badan dia jadi lebih gelap. Bila balik je dekat Eropah, kulit yang gelap ni lebih menarik berbanding kulit yang cerah. Orang putih, dia suka nak gelapkan kulit dia sebab nampak lebih menarik. Kita pula nak putihkan kulit kita sebab kita ingat kalau gelap tu tak cantik. Sebenarnya, kecantikan itu adalah subjektif. Orang putih pun dia nak gelap sebab dia kata lebih cantik lah. Sebab tu dia berjemur. Dia nak bagi tin. Badan dia jadi tin, kan? Okey, jadi pelancong yang datang ke negara kita dengan iklim yang sangat panas dan lembap ni, setiap tahun, setiap masa pelancong boleh datang. Okay. Dia boleh duduk dekat pantai-pantai kita yang cantik seperti di Pantai Damai di Kuching, Pulau Redang di Terengganu dan pulau-pulau yang terdapat di Terengganu seperti Pulau Perhentian, Pulau Kapas, pulau-pulau yang terdapat di Sabah seperti Pulau Sipadan, Tora Bora dan sebagainya. Ini semua adalah kawasan yang sangat cantik. Kalau pergi ke Pulau Tora Bora atau Pulau Sipadan di Sabah, laut dia memang sangat jernih, memang sangat cantik, memang sangat tidak ada pencemaran. Okay. Dalam laut dia sedalam 20 meter pun kita boleh nampak dasar. Batu karang dia masih boleh kelihatan sebab dia sangat jernih dan sangat cantik. Pantai dia sangat putih. Okay. Cuma dia sangat bahaya sebab ada teroris. Ada Abu Sayyaf daripada Filipina yang datang menculik pelancong dekat Pulau Sipadan ni. Dulu lah, suatu masa dahulu. Sebab tu kita perlu mengetatkan keselamatan di perairan negara kita. Okey, Pulau Redang dan Pulau Kapas terletak di Laut Cina Selatan. Dia sangat cantik lah. Jauh daripada pantai sebenarnya. Tapi dia berada dekat negeri Terengganu. Okey, jadi kat bawah ni kita ada Penyu Kara kan. Ini Penyu Kara. Kita ada kawasan yang sangat cantik lah. Okey, suhu air laut kita adalah antara 20 hingga 30 darjah Celsius tiap-tiap masa sepanjang tahun, menggalakkan pertumbuhan batu karang. Jadi pelancong suka nak tengok keindahan batu karang. Batu karang ni dia bukan tumbuh dalam setahun dua. Dia mengambil masa beratus tahun atau beribu tahun untuk dia form batu yang cantik. Batu karang ni adalah hidupan.
dia hidup sangat lama lah. Hidupan yang hidup sangat lama. Jadi kita boleh buat menyelam scuba dan kita boleh nampak kecantikan dan keindahan kan kawasan Batu Karang. Okey. Baik. Seterusnya, ada soalan tak? Do you have any question please? Class? Ada soalan? Habis dah ni. Okey, baik. Jadi pelancongan kawasan tanah tinggi kita ada di Cameron Highland. Okey, ladang tea yang sangat luas. Kundasang kita ada cattle farm, ladang lembu dan juga pemandangan puncak Gunung Kinabalu yang sangat cantik. Kalau pergi ke kawasan Mesilau kat sini kawasan yang lebih tinggi daripada kawasan biasa, Mesilau. Okey. Dan kita ada apa? Aktiviti mendaki lah gunung dekat Kundasang. Daripada Kundasang dia akan naik sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Okey. Dan kita ada Bukit Larut. Bukit Larut di Sabah. Ni Bukit Larut Sabah, bukan Bukit Larut yang terdapat di Perak. Dia berbeza. Okey. Kalau dekat Perak pun Bukit Larut juga. Bukit Larut di Perak sangat menarik sebab dia ada lumut yang terbesar di dunia. Dipanggil lumut hati. Awak boleh search nanti. Lumut hati. Dia adalah lumut yang terbesar di dunia dan hanya terdapat di negara kita Malaysia iaitu di Bukit Larut sahaja, di Perak. Okey. Jadi ini sahajalah 4 aktiviti manusia yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, ingat 4 je. Kalau keluar soalan, awak akan jawab dia punya fakta. Contoh faktanya adalah pertanian. Contoh soalan kan, soalan kata huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara kita. Okey. Jadi awak silent je lah balik kan soalan. Okey. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara kita ialah dalam sektor pertanian. Ni fakta dia. Dalam sektor pertanian, huraian dia. Okey. Suhu tahunan yang tinggi iaitu 27 darjah Celsius dan jumlah hujan yang tinggi melebihi 2,600 mm setahun sangat sesuai untuk penanaman padi, getah dan kelapa sawit. Okey. Suhu dengan hujan ni adalah huraian dia. Okey, penanaman padi, getah dan kelapa sawit ni adalah contoh. Kalau jawab itu saja dah dapat 3 markah. Senang tak dapat markah dalam geografi? Sebenarnya senang Awak boleh jawab 2 sahaja berdapat full mark 6 markah. Kalau soalan huraikan ada 6 markah. Kalau soalan jelaskan 4 markah, fakta dan huraian sahaja tanpa contoh dah boleh dapat markah. Okey, tapi biasa kita jawab lengkap je lah. Okey. Dan jawapan mestilah dalam bentuk ayat yang panjang. Bukan jawab pendek-pendek. Nanti saya bagi kerja dalam kelas notebook. Semua orang boleh buat dekat sana lah. Alright. Nanti saya tunjuk macam mana cara awak nak access. Sekejap je. Okey. Aduh, dah nak dekat habis masa saya ni. Dah lebih lah. Dah pukul 3.45 Baik. Seterusnya. Dia ada soalan tak? Soalan? Tak ada soalan? Kan? Ini adalah keadaan di Malaysia Kalau kita tengok kan, apa yang berlaku hari ini adalah masalah pencemaran kan. Air sungai kita, air laut kita sangat tercemar sehingga kan hidupan liar banyak yang mengalami kepupusan di Malaysia lah. Kalau kita boleh dapat air bawah tanah, gajah siapa yang nak bagi dia minum? Tak ada Gajah, rusa, harimau hari ini banyak yang mengalami kepupusan. Okey, baik. Kita habiskan slide kita kat sini. Kita kembali kepada Teams. Okey. Ni apa dah? Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada masa 15 minit ni untuk saya beri kerja. Ada soalan? Kelas? Tak ada soalan? Tak ada. Okey. Baik. Jadi saya nak share screen terus lah. Saya share screen sekali lagi. Keluar lagi peta ni kan. Ada buruk tulisan ni. Okey, tu lah. Okey, baik. My Teams ni. Alright. Jadi dekat sini nanti saya akan berikan kerja dalam bentuk kelas notebook. Okey, kelas notebook ni dah buat kan rasanya? Pernah buat tak?
Okay, kalau awak tengok ni dekat paparan komputer kita boleh besarkan kat sini lah. Expand tab. Jadi yang tadi yang semak-semak kat tepi ni kita dah buang. Okay. Boleh nampak semua? Tengok sikit boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Ya? Boleh Boleh. Okay, baik. Jadi yang pertama sekali kalau kita klik kat anak panah atas ni, kita akan nampak kita punya notebook lah. Kita akan nampak welcome, collaboration space, content library dan juga nama awak sendiri. Okay, nama awak sendiri. Okay, collaboration space ni adalah tempat untuk buat kerja bersama dengan kawan-kawan. Kemudian content library ni adalah tempat saya nak berikan nota sahaja. Kat sini awak tak boleh nak edit kelas notebook ni, hanya boleh copy sahaja. Okay, teachers only ni saya je lah yang boleh nampak. Semua orang tak nampak. Okay, yang nama ni semua saya boleh nampak lah. Awak boleh nampak nama sendiri saja, nama kawan tak boleh nampak lah. Okay, contoh macam Adisri boleh nampak Adisri sahaja. Jadi dekat sini saya dah sediakan beberapa tab. Nota iringan ada tak nota apa-apa? Belum lagi. Tak letak apa-apa lagi. Nanti kita akan letak lah. Quiz ni nanti kita akan buat. Kerja rumah akan diberikan kerja rumah di sini. Contoh 41 dah ada kerja rumah. Tak jawab lagi kan? Boleh jawab terus di sini. Nanti saya boleh semak terus semua orang lah. Tak ada masalah. Okay. Dan juga nota topik. Nota topik ni sama macam nota iringan kan? Tak, nanti saya tengoklah macam mana. Saya rasa mana-mana lah. Okay, baik. Katalah saya nak berikan kerja. Okay, saya nak berikan homework. Saya nak buat soalan essay kat sini. 4.2. New page 4.2 4.2 apa tajuk dia? Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey. Kita senang je. Geografi. Buka tu pula. Okey. Kalau dekat telefon dia lain sikit tau. Apa dia macam tu? Okey. Letak kat sini. Paste. Okey. Kalau dekat handphone dia lain sikit. Dia kena install OneNote. Dia berat sikit lah kan. Kalau siapa yang handphone dia kecil, memori kecil tu kena clear cache lah. Clear cache, clear data yang ada dekat apps, baru awak boleh install banyak sikit. Okay, sebenarnya tak ada masalah lah kan, sebab data lain kalau WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dia punya data setiap satu apps tu dia boleh mengambil space sampai beberapa gig. Kalau awak clear data kat situ, clear apps data, dia boleh install apps lain lah. Kalau siapa yang tak boleh install lah kan. Okay, baik. Katalah saya beri soalan yang pertama. Okay, sila jawab soalan ini dengan ayat yang lengkap. Okay, jadi soalan pertama, jelaskan pengaruh, jelaskan jenis, huraikan dulu lah. Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi manusia di Malaysia. Okey. Jadi soalan ni bernilai 6 markah. Ini soalan standard. Dalam soalan esei, satu soalan akan pecah kepada 2 soalan sahaja. Biasanya 1 6 markah, 1 4 markah ataupun 5 markah 5 markah. Okey. Soalan kedua biasa jelaskanlah. Okey, jelaskan tak payahlah sebab kita belum belajar kan. Itu 4.3 nanti. Okey, kesan 4.3. Okey, jadi awak jawab je kat bawah ni. Saya jawab, klik je dekat mana-mana dia akan keluar kerja lah. Okey, kalau siapa yang gunakan stylus, dia gunakan Samsung notebook ke kan, yang ada pen, awak boleh draw. Okey, macam saya gunakan mouse. Draw pun agak tak cantik lah. Boleh gunakan ni, toggle dia pen. Okey, warna hitam atau biru lah. Janganlah guna warna merah. Warna merah untuk cikgu semak. Okey, jadi awak pun tulis
Okay, pengaruh. Sebab saya gunakan mouse memang pelik lah untuk dia. Okay, tak cantik. Kita nak padam gunakan pemadam. Ini pen dia boleh padam bukan macam buku kita kan, pen tak boleh padam. Okay, jadi awak berjawab lah kat sini. Baik. Jadi, bila saya dah buat kat sini, saya akan sharekan kepada semua pelajar lah. Okay. Class notebook. Distribute page. Distribute page kepada semua. Okay. Distribute page. Okay. Jadi semua boleh lihat Ni distribute page awak tak terlibat lah. Saya je yang buat. Okay. Jadi saya akan letakkan dekat mana? Dekat homework Kerja rumah. Kemudian manalah? Saya buka dekat apps lah. Okay. Aduh, anak saya pun kena ni tau. Anak saya pun kena belajar juga online. E-learning juga. Okay. Kalau keluar Google kan, biasa pelajar, apa yang dia buat, dia masukkan dia punya nombor phone atau email peribadi. Itu salah lah. Kita kena masukkan kita punya MOEDL punya account .moedl.edu.my Okay. And then click next. Dia keluar nama penuh MOE. Ini memang awak lah. Okay. Letakkan kita punya password yang kita dah ubah ataupun yang kita dapat. Okay. Mana-mana apps dia akan gunakan akaun Google yang sama. Lepas tu kita jangan rasa pelik lah kan dengan akaun Google ni. Microsoft Teams tapi kita guna akaun Google. Dia benda yang sama. Okay. Lambatlah pula dia nak on kan. Tak distribute dah. Okay. Jadi saya distribute kat sini. Distribute page. Okay. Ada lagi 6 minit. InsyaAllah kita boleh selesaikan masalah ni. Okay. Distribute page. Waiting to start. Okay. Ada berapa orang Form tu ada 70 lebih kan. Saya dah masukkan semua pelajar dalam ni. Jadi semua kelas ada, awak akan jumpa general, cuaca dan iklim Malaysia dan kelas awak lah. 2 biru. Kalau 2 biru nampak 2 biru. Kalau 2 hijau nampak 2 hijau. Kalau 2 merah nampak 2 merah. Alright. Masuk belum? Lambatlah pula. Okay. 40%. Kita akan jumpa dekat tabs homework atau kerja rumah. Kita tengok dia punya sync. Dia dah sync atau tak nama dia lah kan. Okay. Sekejap. Lagi lambatlah pula. Sebab ramai pelajar kan. Dia ambil masa jugalah untuk dia lengkapkan. Okay. Cara dia buat kerja tu kita boleh tengok lah kan. Siapa yang ada buat reaction. Gunakan Microsoft Teams ni, dia adalah hub pendidikan. Bukan hanya untuk video call sahaja. Semua kerja, assignment, note dan sebagainya kita boleh sumbatkan kat dalam ni. Kerja berkumpulan pun kita masukkan dalam ni juga. Okay, jadi sebenarnya dia lebih mudah lah untuk kita belajar. Terutamanya ketika musim PKP ni. Jangan kita anggap Microsoft Teams ni untuk video sahaja. Dia bukan video sahajalah. Okay, dia lebih kepada hub pendidikan. Ada banyak apps. Saya pernah guna Quizzes dalam ni. Dan Zoom pun kita boleh guna dalam ni lah. Tapi, kena gunakan akaun MOE ni. Okay. Kita akan dapat gunakan Zoom yang eksklusif. Kalau tak silap saya lah. Yang boleh lebih daripada 1 jam. Rakaman dia dan sesi dia lah. Biasa sesi dalam Zoom ni hanya 40 minit ke sejam sahaja. Paling lama pun. Tapi kalau dengan menggunakan Teams ni, kalau tak silap saya, dia boleh lebih daripada tu. Sebab kita gunakan Teams yang eksklusif bersama dengan Microsoft. Okay. Baik, dah siap kot? Okay, dah siap. Jadi, kalau tengok dekat sini, kita akan synckan
Sync this notebook. Okay. Synckan kan. Jadi awak tengok dekat kerja rumah, dia akan keluar lah. Tu. Dekat masing-masing katalah Adisri kan. Adisri boleh buat yang ini, 4.2. Okay. Tulis je kat bawah ni jawapan awak. Okay. 4.1 ni pun dah boleh buat lah. Klik kat sini dan jawab. Iklim khatulistiwa Malaysia iaitu panas dan dah jawab dah. Oh, dah jawab. Saya yang tak perasan lah. Okay, nanti saya semak siapa yang jawab. Alright. Nanti kata aku dah jawab, cikgu kata belum kan. Marah pula dia nanti. Okay. Baik, kembali pada Teams. Jadi bila awak jawab, dan saya boleh semak lah. Terus, betul tak jawapan awak? Okay. Saya akan semak dekat kelas notebook lah. Jadi kita terus saja. Saya tak beri dalam bentuk assignment. Dan awak tak ada due date. Kalau saya beri dalam bentuk assignment, nanti dia akan ada 2 pula. Okay, assignment pun saya boleh berikan assignment dalam kelas notebook. Yang pertama saya rasa saya beri dalam bentuk assignment. Okay. Ni dalam bentuk assignment kan. Jadi dia ada kena hands in lah kan. Bila awak jawab, awak kena hands in. Kena turns in. Baik. 1 minit lagi. Ada soalan tak setakat ni? Kelas? Oh, tingkatan 2. Berapa orang yang hadir ni? Saya nak ambil kehadiran. 16 orang. Siapa yang dah left tadi? 17. Siapa yang dah left Tak ada soalan Jangan left dulu Saya nak ambil kehadiran Kalau tak nanti awak semua tak dapat markah. Tambah. Okay. Shift S. Saya tak tamatkan lagi Ambil kehadiran dulu. Okay. Mana pergi? Mana? Okay. 17 orang masuk. Saya ada tak snap? Ada. Cuaca hal Okay, save. Save sebagai apa? Kehadiran. Kehadiran tingkatan 2 Okay. Pertama. And then lim. Okay. And then kita snap kehadiran yang kedua. Senang je. Okay. Dah boleh masuk Kaiwan? Tadi tak boleh masuk Kehadiran 2. Save. And then kita snap yang ketiga. Kaiwan. Mana tadi? Oh, dah habis dah. Sampai Kaiwan Okay. Masa pun dah habis. Kehadiran pun dah ambil. Okay. Setakat ni tak ada soalan daripada awak. Boleh faham tak? Siapa yang tak faham? Boleh angkat tangan. Boleh tak kat komen ni? Ada tak yang tak faham? Yang tak faham-faham? Segan nak tulis. Segan nak bercakap. Boleh tulis kat komen ni. Okay, awak klik dekat handphone pun ada juga show conversation ni. Okay. Ada tak yang tak faham? Dan awak boleh reply lah. Okay. Ada tak yang tak faham? Kelas. Semua okay? Lehan okay? Tak Lehan? Oh, tak Lehan. Mana dia pergi? Sudah hilang Semua okay? Oi. Ahoy. Okay. Alright. Lai Jing, okay. Talihan ada tak kat sini? Ada Alright. So, itu saja. Kita akan jumpa dalam next class. Next class saya nak buat aktiviti
kita akan keluarkan sharing ni. Kita akan keluarkan papan putih. Papan putih dan saya nak semua orang boleh tulislah. Beri idea. Okey. Apa dah papan putih ni? Okey, biar je dia. Okey, ni papan putih. Hanya boleh tulis sajalah. Tulis kalau kat handphone boleh guna jari. Okey, saya pakai mouse ni susah sikit lah, perut lah. Okey, kalau tak suka boleh padam. Siapa yang tulis? Okey. Semua orang boleh tulis kan? Kita tengoklah siapa yang menulis. Okey, kita boleh buat kerja berkumpulan kat sini, tak ada masalah. Okey. Kerja berkumpulan. Ataupun boleh beri sumbang saran lah. Saya akan sediakan whiteboard awal-awal untuk buat. Alright. Dan boleh open in whiteboard apps. Tak payahlah kita nak bercakap sini kan. Okey. Dah. Saya nak stop. Ada soalan lagi tak ada Kalau tak ada, kita mengakhirikan. Kita akhirkan kelas kita ni dengan ucapan sekian, terima kasih. Siapa yang sign tu? Sangat pun sign tu. Okey, sekian, terima kasih. Lalu kat sini pula. Alah. Lalu sini lah. Dah hilang. Tengok dekat